Alright. So, bab 6, cabaran selepas pembentukan Malaysia. Okey, seperti mana yang kamu semua dah maklum bahawa bab ini adalah bab yang ke-6 dan dalam ikut susunan, okey, susunan bab, kita tahu bahawa ingat balik kan, selalu cikgu cakap bahawa ingat susunan bab sejarah. Bab 1 kedaulatan negara. Bab yang kedua iaitu perlembagaan persekutuan. Bab yang ketiga iaitu raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Bab yang keempat iaitu berkaitan sistem persekutuan. Dan bab yang kelima, pembentukan Malaysia. Dan bab yang keenam, yang inilah dia, iaitu cabaran selepas pembentukan Malaysia. So, kita dah habis go through buku teks untuk bab 6 ini pada kelas sebelum ini, iaitu pada hari Sabtu. So, hari ini kita nak tengok tentang dia punya nota ringkas. Bagaimana nak lihat nota ringkas ini sebenarnya ya? Baik, bab ini dimulakan dengan 6.1 iaitu cabaran dalaman Malaysia. So, cabaran dalaman Malaysia ni, kalau kamu dapat nota seperti ini, macam cikgu bagi ni, paling penting sebenarnya adalah kamu kena tahu bagaimana nak relatekan dia. Iaitu cabaran yang dihadapi, ingat ini bertajuk cabaran dalaman. Bila cabaran dalaman, cabaran dalaman, ada berapa sebenarnya cabaran dalaman? Ada 3. Iaitu 1 di sini. 1, 2 dan juga 3. So, kalau kamu yang dah print, boleh nombor-nomborkan, boleh conteng-contengkan dia. So, cabaran dalam Malaysia yang pertama ialah cabaran pembangunan dan sosioekonomi. Iaitu di mana? Di Sarawak dan Sabah. Yang kedua, cabaran politik di Sarawak. Dan yang ketiga, cabaran perpaduan kaum. So, kita nampak di sini. So, barulah kita boleh relatekan, iaitu cabaran dalaman tu ada 3. Pembangunan dan sosioekonomi. Thank you, sir. Alright. Ada kelas kan? Tahu aja. Alright. So, kalau macam tu kita boleh relatekan dia. Cabaran dalaman iaitu cabaran 1, cabaran pembangunan sosioekonomi. Cabaran yang kedua yang ini cabaran politik di Sarawak, dan juga yang ketiga cabaran perpaduan kaum. Dia macam tu. Kena tengok macam tu. Baru kita kata alright. So, nampak 3 ni. Kemudian barulah kita lihat untuk satu-satu di mana cabaran pembangunan dan sosioekonomi ni juga ada 3, iaitu apakah pembangunan dan sosioekonomi. Cabaran dia di Sarawak dan Sabah iaitu untuk pelbagaikan kegiatan ekonomi. Nampak tak? Pelbagaikan kegiatan ekonomi. Yang kedua, nak majukan sistem. Sistem apa? Perhubungan dan pengangkutan. Dan yang ketiga, memajukan juga sistem, iaitu sistem apa? Sistem pendidikan. Nampak? So, kita boleh relatekan begini. So, kita nampak, kita nampak dia punya mapping dia. Pembangunan sosioekonomi memang ada 3. Mempelbagaikan kegiatan ekonomi, kemudian nak majukan sistem perhubungan dan pengangkutan di Sabah dan Sarawak, dan satu lagi untuk memajukan sistem pendidikan. Baik. So, itu bagaimana untuk kita lihat nota ni ya. Tentang cabaran dalam Malaysia 6.1. So, 6.1 cabaran dalaman ada 3. Iaitu cabaran pembangunan dan sosioekonomi, cabaran politik, dan juga cabaran perpaduan kaum. Seterusnya, 6.2 iaitu pemisahan Singapura. Untuk subtopik pemisahan Singapura, dia terbagi kepada faktor pemisahan dan pemisahan Singapura daripada Malaysia. So, faktornya memang ada 3, iaitu kamu kena lihat dari sudut politik, ekonomi, dan juga masalah perkauman. So, kamu boleh relatekan begitu. Relatekan dia begini supaya nampak faktor pemisahan politik, ekonomi, dan perkauman. Dan untuk faktor politik, kita tahu bahawa
Okey, antara puncanya Lee Kuan Yew tidak berpuas hati kerana apa? Kerana peranan kerajaan Singapura yang terhad. Kerana peranan yang terhad. Kemudian ada konflik di antara pemimpin PAP dan juga Perikatan, dan Lee Kuan Yew menuntut hak sama rata semua kaum. So itu dia punya keywords yang cikgu bulat-bulatkan tu, itu keywords, kata kunci supaya kamu senang nak ingat. Oh, dari sudut politik sebab Lee Kuan Yew tak puas hati peranan kerajaan Singapura yang terhad. Kemudian berlakulah konflik dan kemudian Lee Kuan Yew menuntut hak sama rata. Dari sudut ekonomi, okey, iaitu Singapura menuntut pembukaan pasaran bersama, okey, disegerakan. Kemudian tak puas hati dengan tambahan cukai yang perlu diberi kepada kerajaan persekutuan, dan kerajaan Singapura mengenakan kadar faedah terhadap kerajaan persekutuan. So boleh relatekan begini. Ekonomi, pasaran bersama, tambahan cukai dan juga mengenakan kadar faedah. Boleh nampak tak ni? Boleh nampak kalau tak faham terus tulis dalam Zoom chat supaya cikgu boleh jawab soalan kamu. Ya. Baik. Kemudian faktor pemisahan iaitu masalah perkauman, di mana rusuhan kaum. Okey, rusuhan kaum berlaku di Singapura kerana apa? Okey, mereka menuntut hak sama rata. Okey, sama rata hak semua kaum. So kita boleh relatekan juga. Okey, itulah masalah perkauman. Okey, rusuhan kaum dan menuntut sama rata. Okey, hak bagi semua kaum. So itu faktor pemisahan. Ingat, faktor pemisahan ada 3, politik, ekonomi dan masalah perkauman. Pemisahan Singapura, okey, daripada Malaysia bermula apabila kegagalan berunding antara Tun Abdul Razak Husin dengan Lee Kuan Yew. Okey, so daripada gagal berunding itu, maka Tunku Abdul Rahman mengarahkan Tun Abdul Razak Husin untuk bermesyuarat dengan beberapa menteri, dan akhirnya mesyuarat khas Kabinet Malaysia setuju dengan rancangan pemisahan itu. Tarikh kena ingat ke cikgu? Tak perlu. Yang penting flow dia. Yang penting kamu tahu dia punya flow dia. Mula-mula, okey, mereka gagal berunding. Kemudian kegagalan itu menyebabkan Tunku Abdul Rahman mengarahkan Tun Abdul Razak Husin untuk bermesyuarat. Lalu muncullah mesyuarat khas Kabinet untuk membincangkan rancangan pemisahan itu, dan kemudian Tunku Abdul Rahman dan Lee Kuan Yew menandatangani perjanjian Singapura keluar daripada Malaysia. Baik, cikgu, kalau exam essay, kalau tulis keyword je, tak tulis ayat, dapat markah ke? Soalan ni biasa cikgu dapat. Baik, akan dapat, bukan tak dapat. Dapat juga. Tapi dipotong markah. Dipotong markah. So kalau katakan kamu berikan kat situ ada 2 markah, kamu buat 2 point, kamu tak dapat 2 markah. Mungkin dapat 1. Sebab dia biasanya boleh potong sampai separuh. Sampai separuh. Jadi cikgu tak galakkan dan memang tak boleh pun sebenarnya menjawab soalan sejarah ataupun soalan esei dalam bentuk point saja, tak boleh. Tak boleh. Tapi kena buat ayat yang lengkap. Ayat yang lengkap. Baik. So akhirnya kalau kita lihat Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj membawa usul pemisahan Singapura ke Parlimen lalu diluluskan. Alright. So itu pemisahan Singapura. Okay. So itu dia punya keywords dia, maknanya step by step pemisahan Singapura. Baik. 6.3, menangani ancaman komunis. Ingat, ancaman komunis ada berlaku di 2 tempat, iaitu ancaman keselamatan yang pertama iaitu di Sarawak, dan satu lagi ancaman komunis berlaku di mana? Iaitu di Semenanjung Malaysia. Baik. Di Semenanjung Malaysia. Baik. So ada pelajar tanya, cikgu, kenapa 6.2 ni tadi, kenapa mereka gagal berunding antara Tun Abdul Razak Husin dengan Lee Kuan Yew? Kerana masing-masing
mempertahankan kehendak masing-masing dan tidak mahu bertolak ansur. Okey. Tidak mahu bertolak ansur. Kamu boleh bayangkan, contohnya, tu Abdul Razak Husin kata memang kami memang tak buat hak sama rata sebab kami memang mementingkan ketuhanan Melayu kerana Persekutuan Malaysia ni memang dibuat untuk apa? Untuk melindungi hak-hak bumi putra yang mana sebagai penduduk asal. Manakala Lee Kuan Yew kata, tak boleh. Kami pula memegang prinsip demokrasi di mana bagi kami semua rakyat perlu dapat hak sama rata. Tak kira lah, rakyat itu orang asal ke ataupun orang pendatang. Jadi, masing-masing menegakkan poin yang masing-masing ini, maka mereka gagal untuk bersetuju. So, itu maksudnya. Maknanya, kegagalan untuk berunding dan bertolak ansur. Boleh faham Danisha? Sebab masing-masing mempertahankan poin masing-masing. Jadi, itulah sebenarnya yang berlaku tentang pengesahan Singapura ni. Baik. Untuk 6.3 menangani ancaman komunis, contohnya ancaman keselamatan di Sarawak, di mana kalau kita lihat bentuk ancaman, ada dua bentuk ancaman. Bentuk ancaman ada dua di Sarawak. Pertama, gerakan politik dan satu lagi serangan bersenjata. So, kamu boleh pecahkan kepada dua ni bentuk ancaman. Gerakan politik dan juga serangan bersenjata, di mana gerakan politik ini adalah gerakan komunis yang menubuhkan parti-parti politik seperti PKKU, kemudian PARAKU dan PGRS. So itu dalam bentuk gerakan politik di Sarawak. Sebab mereka berniat untuk menubuhkan Republik Komunis. Manakala satu lagi, serangan bersenjata, iaitu komunis menyerang kawasan Batu Kitang di Kuching, Sarawak. Nampak? Dan serangan ini menandakan serangan komunis terhadap orang awam. So ini bentuk ancaman, gerakan politik dan serangan bersenjata. Baik, untuk usaha mengatasi iaitu adanya perang saraf, usaha mengatasi iaitu ada perang saraf dan juga operasi ketenteraan. So kita boleh pecahkan juga perang saraf dan operasi ketenteraan, di mana perang saraf ini adalah iaitu memberi kesedaran tentang ancaman komunis kepada penduduk tempatan. Dan antaranya seperti menyebarkan risalah, isytiharkan kawasan putih yang bebas daripada ancaman komunis, tawaran program pengampunan, dan menyediakan kemudahan perhubungan kepada rakyat. So itu perang saraf. Manakala operasi ketenteraan seperti operasi Hammer, operasi Sri Aman dan juga Rascom. Dan semua operasi ini berjaya melemahkan gerakan komunis. So ini poin-poin yang sebenarnya kita cuba untuk bulatkan dan kita relatekan supaya kita nampak, kita nampak bahawa sekarang ni, inilah dia poin-poin yang kita kena ingat. Baik. Kemudian kita tahu operasi Hammer di Sarawak ni sebenarnya adalah operasi untuk membangkitkan semangat penentangan daripada penduduk tempatan. Ini operasi Hammer. Dan penentangan ini sebab komunis membunuh orang awam. Dan kerajaan menggunakan kaedah yang sama, operasi Hammer ini sama dengan rancangan BRICS yang berlaku di tanah Melayu. Iaitu memenangi hati rakyat. Ini poin dia. Kedua-dua ni sama. Operasi Hammer dengan rancangan BRICS sama, iaitu memenangi hati rakyat. Dan operasi Hammer ini telah dilaksanakan pada Julai 1965 dan menyebabkan komunis semakin lemah. Maknanya operasi ini berjayalah. Berjaya. Baik. Kemudian ini langkah-langkah mengatasi ataupun membatras ancaman komunis yang mana telah disusun, dan jaranglah soalan-soalan ditanyakan daripada sini. So don't worry sangat. Jangan ingat sangatlah. Ambil mana-mana yang penting je. Baik.
Yang kedua, ancaman keselamatan di semenanjung Malaysia iaitu ancaman komunis. Baik, ancaman komunis di semenanjung Malaysia pun sama, iaitu pembunuhan anggota keselamatan dan orang awam, kemudian juga berlaku pengeboman tugu negara. Ini ancaman komunis di semenanjung Malaysia. Okey. So ini kita dah tengok dari itu, okey, tentang pembunuhan, okey, iaitu Ketua Polis Negara dan juga Ketua Polis Negeri Perak, serta pengeboman tugu negara, kita dah tengok ancaman komunis, dan usaha mengatasinya ada dua, okey, iaitu strategi counter insurgency ataupun COIN, okey, dan satu lagi perjanjian kerjasama sempadan. So ini adalah usaha mengatasi serangan komunis di semenanjung Malaysia. Strategi counter insurgency sama macam rancangan BRICS, sama macam operasi Hammer, iaitu memenangi hati dan fikiran rakyat. Maknanya untuk supaya rakyat diberi kesedaran bahawa komunis ini akan memberi ancaman. Jadi patut dijauhi dan jangan disertai. Jangan menyertai komunis itu. Jadi strateginya adalah dengan kerjasama antara pasukan keselamatan, ahli politik dan juga agensi kerajaan. So itu kita kata strategi counter insurgency ataupun COIN sebenarnya. Okey, baik. Seterusnya, kalau kita lihat perjanjian kerjasama sempadan, iaitu usaha membanteras komunis menghadapi masalah kerana komunis selalu membina kemah di luar sempadan negara. Jadi langkah utama ialah mengadakan perjanjian persefahaman antara Malaysia dan juga Thailand melalui perjanjian kerjasama kerjasama sempadan, perjanjian kerjasama sempadan, dan seterusnya perjanjian Hat Yai yang diadakan pada 2 Disember 1989 telah menamatkan kita kata sebagai gerakan komunis oleh PKM. Dan itulah dia cabaran 6.3 iaitu ancaman keselamatan, dan 6.4 iaitu isu pembangunan dan ekonomi di mana kerajaan telah membentuk rancangan Malaysia Pertama untuk mengatasi isu pembangunan ekonomi. Ingat, pembangunan ekonomi tujuan untuk apa? Meningkatkan taraf hidup penduduk. Ya, meningkatkan kehidupan penduduk. Maknanya daripada miskin tegar kepada kehidupan yang serba mencukupi. Begitu. Jadi antaranya seperti penyediaan bantuan keuangan bagi pengusaha Bumiputera dalam kegiatan mereka. Selain itu, memberikan kemudahan pengangkutan dan juga perhubungan. Baik, antara isu-isu yang muncul dalam rancangan Malaysia Pertama ni iaitu isu pertanian, di mana kalau kita lihat isu terlalu bergantung kepada ekspor getah dan biji timah. Jadi oleh sebab itu menyebabkan petani terus berpendapatan rendah. Jadi antara usaha menanganinya, usaha menanganinya adalah dengan pertama mempelbagaikan kegiatan ekonomi dan juga mempelbagaikan industri pemprosesan. Maknanya memproses bahan mentah itulah. Begitu. So ada isu, ada usaha menanganinya dan mempelbagaikan bidang pertanian, terutamanya kelapa sawit dan juga koko. Baik, isu taraf hidup. Taraf hidup yang berbeza. Jadi apa yang kerajaan buat dalam rancangan Malaysia Pertama ni, melancarkan program pembangunan negara di mana kerajaan telah menggerakkan aktiviti perkilangan dan pembuatan negara. Industri lah, dengan membuka kawasan baru, kemudian mempercepatkan integrasi, maknanya gabungan kalangan penduduk
dan negeri di Malaysia dan mendapatkan bantuan Bank Dunia. Dan untuk isu pekerjaan, peluang pekerjaan yang terhad dan kadar pengangguran yang meningkat, bagaimana kerajaan mengatasinya dengan menubuhkan pusat latihan vocational dan teknikal serta meluaskan peluang pekerjaan kepada para penduduk. So, itu isu pekerjaan. Untuk isu kesihatan sosial, iaitu seperti masalah kesihatan sosial dan keperluan asas dan hak wanita dari segi kehamilan. So, ini memang isu kesihatan lah. Jadi antara usaha menanganinya adalah dengan cara mengurangkan kadar kelahiran dan memperkenalkan program perancang keluarga. Serta kerajaan telah menambah baik perkhidmatan kesihatan di kawasan luar bandar. Baik, so itu isu pembangunan dan ekonomi. Dan subtopik yang terakhir dalam bab 6 ini ialah 6.5 tragedi hubungan antara kaum yang berlaku pada 13 Mei 1969, iaitu peristiwa rusuhan antara kaum. Dan ianya berlaku beberapa hari setelah pilihan raya umum yang ketiga. Dan apakah faktor berlakunya rusuhan ini? Kerana ketidakseimbangan dalam ekonomi dan sosial. Keadaan dan keputusan pilihan raya itu juga menyebabkan ada parti politik mengeksploitasi isu yang menyentuh sensitiviti sesuatu kaum, dan juga ada kemasukan unsur-unsur daripada Parti Komunis Malaya di mana PKM mengambil kesempatan mempengaruhi penduduk supaya bermusuhan antara kaum. Dan parti yang bertanding juga ada yang menggunakan sentimen perkauman dan keagamaan untuk dapatkan sokongan pengundi, dan perarakan tidak terkawal, dan ini menimbulkan kekacauan dan perbuatan provokatif. So langkah yang diambil pertama, ingat untuk langkah-langkah yang diambil bagi mengatasi masalah ini, yang pertama adalah dengan darurat. So langkah yang diambil mengatasi masalah peristiwa 13 Mei adalah darurat, iaitu mengisytiharkan kecemasan. Darurat itu kecemasan, darurat. So perlembagaan digantung, wujudkan pusat perlindungan. Yang bold tu adalah yang perkataan-perkataan yang ditebalkan itu adalah perkataan keywords, kata kunci. So pusat perlindungan, perintah berkurung, kemudian penubuhan jawatan kuasa bertugas, semua berita ditapis, dan juga bekalan makanan, memastikan bekalan makanan diperolehi. Mangsa rusuhan dipindahkan ke pusat perlindungan di mana Stadium Merdeka. Dan pihak berkuasa memagar kawasan Kampung Baru dan menjadikannya kawasan perintah berkurung yang besar. So itu darurat. Langkah yang pertama. Langkah yang kedua, mageran, di mana Majlis Gerakan Negara ataupun mageran ditubuhkan, dan mageran diberi kuasa memerintah semasa darurat ini, dan antara tanggungjawabnya iaitu untuk mengawal ketenteraman negara. So banyaklah, seperti mengembalikan keamanan dan undang-undang, kemudian menguatkuasakan Akta Hasutan 1948. Dan dua fokus utama yang perlu diselesaikan oleh mageran ialah masalah perpaduan kaum dan ketidakseimbangan ekonomi antara kaum. Dan selain daripada tiga ni, kalau kita lihat, langkah yang diambil darurat, yang kedua mageran, yang ketiga peranan raja, di mana kita tahu bahawa raja juga telah menasihati rakyat. Ingat raja menasihati rakyat supaya menjaga keamanan, malah raja merayu supaya penduduk bertenang dan membantu negara mengekalkan keamanan. So itu adalah tiga kaedah bagaimana kerajaan mengambil langkah mengatasi masalah peristiwa rusuhan 13 Mei
1969. So, dengan 6.5 ini tragedi hubungan antara kaum ni, maka secara umumnya kita telah pun tamat bab yang ke-6, iaitu cabaran-cabaran dalaman ataupun cabaran selepas pembentukan Malaysia. So, sebelum kita pergi kepada soalan, soalan yang ada ni, sebelum kita pergi pada soalan, nak bincangkan soalan, korang semua ada soalan tak? Ada tak soalan nak tanya? Setakat ni tak, Cikgu. Syafinas kata setakat ni tak ada lah. Alhamdulillah. Syafinas, kamu daripada Sarawak ya? Kat mana Sarawak ya? Saya dekat Sabahan. Oh, Sabahan kat mana? Samarahan. Samarahan, Sabah Sarawak, Cikgu. Kau ni kan. Saya cakap dekat Samarahan, bukan Sabah, Cikgu. Jauh, Cikgu. Samarahan tu dekat, itu dia Kuching. Dalam tu Samarahan. Kan. Cikgu pun tahu sebab cikgu biasa pergi Kuching naik bas dulu. So sebab cikgu tunggu bas dekat KL, Jalan Pudu, kemudian naik bas nombor 5, nombor 5 ke nombor 6. Dia sampai ke Samarahan Kuching. Cikgu tahu. So cikgu boleh cakap Sarawak lah. Boleh cakap Sarawak? Ya ke? Cuba kakak sikit. Sarawak. Kan? Boleh kan? Kan? Hebat doh cikgu. Siapa doh cikgu sebenarnya? Tu Nafiman tulis apa? Saya selalu daki Everest kat Sabah. Oh, Everest kat Sabah Everest kat Sabah. Siapalah yang ngajar kau ni, Nafiman? Siapa yang ngajar kau pendidikan moral ni? Itulah. Saya kagum. Baik. Kita gurau-gurau ya, kita gurau-gurau. Jangan ambil hati. Kelas ni kalau dia strict aja boring juga kan. Betul cikgu. Kata cikgu tak boleh gurau duduk apa? Tak boleh gurau duduk surau. Suka hati je. Okey. Baik, saya orang surau cikgu. Okey, baik. So, kamu semua tak ada soalan, so kita akan pergi bincangkan soalan-soalannya. Daki Everest. Itulah. Syafinas, Nafi Iman ni, dengar boleh, percaya jangan. Dengar boleh, percaya jangan. Aduh. Okey. Sorry, itu saya buat. Okey, baik. Nafi Iman, kau ni kan, aku tangan juga kau sekarang. Baik. Jom, kita lihat. Soalan-soalan objektif. Garang. Cabaran selepas pembentukan Malaysia, iaitu soalan objektif. Baik. Jom kita lihat soalan ini. Adam Haris, yang pergi conteng kenapa? Tak nyempat-nyempat kau nak conteng ya? Ayo. Adam Malik? Terconteng. Terconteng? Datang ku. Tertekan Kau ni. Boleh. Tertekan, ada masalah cerita. Itulah baru nak cakap. Jangan tertekan kalau ada masalah cerita. Kan? Okey, baik. Kita lihat di sini. Okey, bahagian A soalan objektif. Baik. Kita nak lihat sebenarnya ramai yang kata, macam mana nak jawab soalan objektif cikgu? Sebab ramai kata, cikgu, saya biasa soalan objektif saya tembak cikgu. Betul, cikgu tahu kamu semua memang suka tembak. Tapi tembak ni kena ada cara. Dia tak boleh main tembak macam korang biasa buat ABCD kan. ABCD. Alif bata Pak Haji mata buta. Tak boleh macam tu. Kan? Ataupun Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh guna tu. Nak tembak boleh. Tapi caranya begini. Begini cara nak tembak. Contoh. Kita tengok soalan nombor 1. Soalan nombor 1. Apakah cabaran dalaman negara? Selepas pembentukan Malaysia. Baik. First, kamu ingat kertas soalan kamu kalau kamu dapat, make sure kamu highlightkan kata kunci di soalan itu. Contohnya, soalan nombor 1. Apakah cabaran dalaman negara selepas pembentukan Malaysia? Baik. Kemudian, kamu tahu cabaran dalaman ada banyak. Ada banyak.
Tapi kamu kena tengok satu-satu pilihan jawapan. Contoh A, kepelbagaian adat resam. Okey. B, pembangunan luar bandar terhad. Okey. C, ketidakseimbangan pembangunan. Okey. Dan D, pertumbuhan parti politik. Baik. Okey, baik. Betul Dan. Jadi, cara kita nak tembak sebenarnya adalah dengan pertama-tama sekali. Macam selalu cikgu cakapkan. Pertama sekali iaitu kamu kena buat apa? Buang 2 pilihan jawapan. Yang salah. Ini kamu kena buat dulu. Okey, buang 2 pilihan jawapan yang salah. Contoh, kalau kita lihat di sini iaitu okey, yang salah. Iaitu kalau kita lihat di sini, okey. Sekarang bagi tahu cikgu dalam Zoom chat, bagi tahu cikgu yang manakah pilihan jawapan yang salah? Adakah A, B, C atau D? Bagi 2. Bagi 2 jawapan yang salah di soalan nombor 1. Mana satu yang salah? Adakah A dengan B? Ataupun adakah A dengan C? Atau B dengan C? Atau C dan D? Mana satu je yang salah? Bagi tahu cikgu. Tulis dekat Zoom chat. Okey. Alright. Okey, bagus Adam Haris. Okey. Lain? Yang lain mana? Icha? Amal Hendrof? Aisyah? Amal, cikgu nak semua bagi. Cikgu nak semua terlibat. Sebab cikgu tengah ajar ni, cara teknik dia. Okey, bagi 2. Nias 2, bukan 1. 2 pilihan jawapan yang salah. Manakah 2? Okey, baik, bagus. Lagi, Haris Safri pun dah, Nias pun dah. Okey, Adam Haris pun dah. Lain. Berikan cepat. Okey. Okey, dan Isha memilih itu. Okey, lain. Okey, baik. Alright, so cikgu ambil majority. Majority kata bahawa 2 pilihan jawapan yang salah yang saya nak buang ialah A dan juga adalah D. Okey. So ini nak buang. So kita buang dengan cara apa? Kita jangan tandakan begini. Okey. Ya, betul Nafi. So kita buang yang ini dan kita buang yang ini. Jadi tinggallah B dengan C. So daripada B dengan C, okey, kita kena buat apa cikgu? Daripada sini, okey, kita pergi kepada step yang kedua. Step yang kedua iaitu step ni apa? Iaitu yang kedua iaitu step kedua, buang okey pilihan okey jawapan yang lebih salah. Lebih salah. Baik, di antara B dengan C, mana yang lebih salah? Okey. Antara B dengan C, mana yang lebih salah? Pembangunan luar bandar terhad ataupun ketidakseimbangan pembangunan? Mana lebih salah? Mana lebih salah? Okey, so ada yang kata C. Okey. Dan juga lagi ada yang kata B. Lain. Baik. Sebenarnya okey, yang lebih salah okey. Okey, Danisha, kenapa D pula? Yang lebih salah adalah B. Okey, adalah B. So tinggallah C. Bila tinggallah C itu, apa yang kamu kena buat dengan itu? Okey, yang itulah kamu kena buat apa? Tandakan jawapan yang tinggal itu. So itulah kamu tembak. Dan tembakan itu dah kamu fokus. Tidaklah lagi kamu main bantai je mana satu. Okey, dan kamu tandakan yang C itu sebagai pilihan jawapan kamu yang tinggal.
Sebab yang lain-lain tu macam salah cikgu. Yang lain-lain tu macam salah. Yang C je rasanya nampak betul. Okey. So sekarang setuju tak dengan jawapan cikgu? Sekarang korang setuju tak dengan jawapan cikgu? Setuju kan? Okey. Ke ada nak pertikaikan mana-mana? Mesti korang ada. Tuju sir. Okey. Sebab Tak cikgu setuju dengan cara nak tembak dia cikgu. macam mana? Cara nak tembak soalan. Itulah dia. Itu cara nak tembak jawapan tu. Itu je cara dia. 3 cara ni. Maknanya step by step dia, nombor 1, nombor 2, nombor 3, inilah cara dia. Bermakna kita tembak bukan lagi kita tembak suka-suka hati kat sana, kat sana, kat sana, kat sana, kat sana dengan aim nak tembak kat sini. Saya nak tembak bagi betul. Tapi ambil pistol. Lepas tu pergi tembak sana. Tish. Kemudian kamu pergi tengok. Apa tak kena Kamu kena aim dulu. So aim itu adalah usaha kita untuk kecilkannya. Okey. Baik. Kalau rasa semua betul. Bagus Arif Hakim. Okey. Kalau rasa semua betul, ada masalah. Contoh, berapa ramai kat sini yang yakin nombor 1 ni sebenarnya banyak yang betul? Mesti ramai kata, cikgu, saya rasa A pun betul lah cikgu. Saya rasa B pun betul lah cikgu. Saya rasa yang betul-betul salah D je. Tapi A, B, C tu macam betul. Siapa setuju? Siapa setuju? Betul tak, Syafinas? Kan? Sebenarnya perempuan yang memanglah. Cik main perempuan dah pula. Baik, sebenarnya begini. Ya, cikgu yakin kamu semua mesti akan kata apa, cikgu? Saya nampak A ni macam betul cikgu. Saya nampak B pun macam betul cikgu. Sebab yang A tu kamu nampak apa? Kepelbagaian adat resam betul lah cikgu. Bila Sabah Sarawak masuk Malaysia, memang diorang banyak kan suku kaum pun semua. Ingat, bila masuk Sabah Sarawak, memang berlaku kepelbagaian. Tetapi bukan kepelbagaian adat resam. Tapi dalam buku ditulis kepelbagaian apa? Kepelbagaian kaum dan budaya. Bukan adat resam. Nampak tak? Walaupun kamu rasa macam, adat resam kan sama. No. Kamu kena tengok fakta. Faktanya adalah kepelbagaian kaum. Kepelbagaian suku kaum dan budaya. Bukan adat resam. Ya? Sebab itu soal jawapan A itu salah. Baik. Kemudian mungkin yang akan kata, cikgu, yang B tu pembangunan luar bandar terhad. Betul lah cikgu. Maknanya luar bandar macam Sabah, Sarawak, di semenanjung Malaysia, pembangunan luar bandar tu terhad. Dia tidak membangun. Baik. Dia kata pembangunan luar bandar. Sebenarnya cabaran dalaman ialah apa? Pembangunan di mana? Di Sabah dan Sarawak. Perasan tak? Cuba tengok cabaran dalaman yang first kali. Iaitu cabaran pembangunan di Sabah dan Sarawak. Means the whole area Sabah dan Sarawak. Bukan semata-mata luar bandar. Even di bandar pun, Kuching pun semua menghadapi masalah pembangunan. Boleh faham? Sebab itu, pembangunan luar bandar ini tak valid. Tidak valid. Sebenarnya, nak pembangunan Sabah dan Sarawak. Nampak tak? Macam tu kita go through setiap jawapan tu. Kemudian, kalau ada yang kata, cikgu, ketidakseimbangan pembangunan ni macam mana pula? Ingat tak bahawa semenanjung Malaysia sudah lebih maju daripada Sabah dengan Sarawak. So bila Sabah dengan Sarawak join Malaysia, Singapura pun join Malaysia, maka ada kawasan yang maju, ada kawasan yang tak maju. KL maju, Singapura maju, Sabah Sarawak tak maju. Bukankah itu ketidakseimbangan pembangunan?
Jadi sebab itu jawapannya adalah C. Sekarang boleh faham kenapa jawapan dia C? Faham cikgu, faham. Jadi itulah dia bagaimana kita menilai setiap satu pilihan jawapan supaya kita tidak tersalah tanggapan. Tak tersalah tanggapan terhadap soalan itu. Ya. So nombor 1 adalah C. Siapa yang nak bangkang boleh tulis. Cikgu, saya tak puas hati. Saya tak rasa soalan nombor 1 tu C. Nak bangkang boleh, tak ada masalah. Tak ada hal punya, kita boleh bincang. Okey. Okey. So, ada sesiapa nak bantah? Kalau tak ada, kita nak pergi pada soalan nombor 2. Boleh proceed Nafi, boleh proceed Nafi? Boleh Boleh. Okey, baik. So, kalau macam tu kita proceed kepada soalan yang kedua. Baik. Soalan yang kedua. Okey. Soalan 2, macam biasa kita buat teknik tadi. Okey, iaitu apakah cabaran kerajaan untuk memajukan sistem perhubungan dan pengangkutan Sarawak dan Sabah? Ingat, okey, cabaran tu ialah masalah. Macam selalu cikgu cakap kan, apa itu cabaran? Cabaran itu masalah, rintangan, halangan. So, apa cabaran dia? Okey, macam tadi, kalau kita tak tahu, kita guna teknik tembak, iaitu kita kena buang 2 pilihan jawapan yang salah. Bagi tahu cikgu, apa yang salah? A, cikgu, A. Okey, A, C, ancaman haiwan liar. Melampau sungguh, siapa yang jawab ni memang kelempang je nanti. Ancaman haiwan liar. Okey, dan juga okey, Lagi satu D. okey, D. Ya, terdapat banyak sungai. So, apa masalah dengan banyak sungai? Tak ada kait. Betul. Kan, tak ada masalah kan? Salah dia laki, cikgu. Okey. So, Apa kita saya boleh tahu banyak buaya kat situ. ya, banyak buaya. Betul. Kan? Dalam kelas ni pun banyak buaya. Betul, Hati-hati ya. cikgu. Hari tu saya Betul, pergi Sarawak sajalah jalan-jalan naik bot. Lepas tu buaya tu timbul. Abang janji abang sayang awak seorang. Keluar dari air, cikgu. Pernah pula saya pergi ke Sarawak, ada bot. Itulah. Itulah. Tak tahulah. Nah, itu Nafi punya cerita. Biarlah dia. Okey, baik. Mesti bot. Okay. Baik. Kita lihat nombor 2. Okey, yang salah ialah ancaman haiwan liar dan juga terdapat banyak sungai. Okey, 2 tu memang salah. So, tinggallah B dengan C. So, yang mana lebih salah? Jangan pilih mana yang betul. Lebih salah C, cikgu. Lebih salah C. Kot. Saiz negeri yang besar. Saya yakin, cikgu. Baik. Kalau ikutkan, yang lebih salah sebenarnya adalah cabarannya apa? Iaitu teknologi yang rendah. Ini yang lebih salah. Sebabnya, okey, kerana teknologi yang rendah tak ada pun dimentionkan, tak ada pun ditulis dalam fakta sejarah bahawa okey, sukar untuk memajukan sistem perhubungan kerana teknologi yang rendah. Tak ada. Yang dia bagi tahu, sukar untuk memajukan sistem perhubungan dan pengangkutan kerana Sabah dengan Sarawak ni negeri yang besar. Maknanya apa? Maknanya saiz negeri yang besar inilah menjadi cabaran kerajaan itu. Sebab itu jawapan nombor 2. Agak cikgu. Saya saja je nak test, cikgu. Sarawak dan Sabah ni besar sebab hutan je, cikgu. Ya betul. Kan? Jadi kalau kita lihat, nombor 2 memang jawapannya adalah C. So ini kita guna teknik tembak. Ya, guna teknik tembak. Okey. Baik. Bagus. Soalan yang ketiga kita tengok. Baik, apakah tuntutan Lee Kuan Yew dalam kempen berikut Malaysia? Kali ni cikgu tak nak kamu guna teknik tembak. Cikgu nak kamu guna teknik first impression. Kamu baca first impression iaitu baca terus pilih. Okey, apa jawapan dia sekarang? D. Okey, Nafi pilih D. Okey, lain. Okey, tulis jawapan dia. First impression, baca. Okey, jawapan dia ni. Tulis. Apa jawapan kamu? Okey, Haris Safri dah. Okey, yang lain-lain?
saya rasa jawapan dia apa yang cikgu rasa jawapan dia, cikgu. Aku rasa nak gigit kau. Baik. Baik, ada Haris Safri dah, ada Haris dah. Okey. Danisha, okey, bagus. Dan bagus, Nazira bagus. Okey, baik. So, kebanyakan pelajar bila baca apakah tuntutan dia, Malaysia, kemudian dia kata, oh jawapannya adalah C. Persamaan hak antara kaum. Okey, itu memang fact. Itu memang betul fakta, betul. Tetapi selalunya Betul ke itu? memang betul jawapan dia C. Betul, memang betul. Itu bukan tembak, itu first impression. Kenapa cikgu kata first impression? Sebab jawapan itu datang daripada maklumat yang memang dah ada dalam kepala. Itu maklumat yang memang dah ada dalam kepala kamu sebenarnya. Cuma kamu tak yakin. Ya ke? Tapi aku rasa itu. See? Tetapi kesilapan kamu biasanya adalah apabila kamu dah pilih C, kemudian kamu rasa kamu baca balik. Kamu tak yakin, kamu baca balik. Tuntutan Lee Kuan Yew dalam kempen berikut, iaitu Malaysia, pembatalan institusi beraja, pengenalan sistem republik bersama. Kemudian kamu fikir, Singapura tu republik, kan? Aku rasa B lah juga. Aku rasa B lah juga. Nampak? Itu, okey, tiba-tiba kamu pun buat apa? Kamu pun, aku rasa B lah. Padam balik. Kemudian kamu pun tanda kepada B. Pengenalan sistem republik. Sebab kamu rasa, Singapura tu republik lah. Kan? Tiba-tiba je. Dan biasanya kita faham, bila soalan ini dibincangkan dalam kelas, hasutan daripada setan. Bila soalan ini dibincangkan dalam kelas kamu, cikgu kamu cakap apa? Soalan nombor 3, jawapannya adalah C. Faham? Kamu terus angkat tangan. Cikgu, saya dah buat C, cikgu. Saya padam balik. Saya buat B. Sekarang nak salahkan siapa? Memang selalu berlaku. Betul? Memang. Salahkan laki. Laki juga kena salahkan, kan? Memang perkara ini selalu berlaku. Okey. Dia selalu berlaku. Jadi macam mana nak elakkan perkara ini? Macam mana nak elakkan kamu padam balik jawapan yang betul, kamu buat jawapan yang salah? Bagaimana nak elakkan dia? Iaitu dengan cara, apabila kamu dah baca soalan, dah baca soalan, kemudian bila kamu dah pilih C, okay, that's it. Jangan baca lagi. Terus kepada soalan nombor 4. Jangan stay, jangan baca lagi. Jangan baca soalan nombor 3 tu lagi. Sebab kalau kamu baca lagi, confirm kamu padam balik dan kamu tukar jawapan dia. Faham? Sebab apa? Percayalah, first impression itu betul. First impression. Ini teknik dipanggil teknik first impression. Mana pilihan jawapan yang pertama tu, itulah jawapan dia. So, yang mana yang datang kedua, yang ketiga tu salah. Itu hasutan daripada setan, bak kata Adam Haris. Hasutan daripada setan. Jadi jangan ikut nombor 3. First impression tu percayalah. Boleh buat macam tu? Boleh buat macam tu? Okay. So cuba buat. Nanti kamu akan tahu betapa efektifnya. Efektifnya teknik first impression tu. Cuma ingat, first impression, okay, dia ada syarat. Dia ada syarat dia. Dia bukan boleh main tam je. Okay. Ingat teknik first impression. Okay. First impression ni, teknik ini paling penting. Dia punya kita kata sebagai syarat dia. Ada prasyarat. Prasyarat utama dia ialah kamu telah kuasai bab dengan baik. Bermakna kamu memang dah tahu, dah baca. Itu syarat first impression. Dah baca, dah faham, so kamu dah kuasai bab tu dengan baik, maka bila kamu tanda jawapan tu, itu memang jawapan fakta. Tapi kalau kamu tak pernah baca, tak pernah faham, tiba-tiba nak tanda first impression, tu bukan first impression bang. Itu tembak.
mengkhinzir buta. Itu tembak mengkhinzir buta. So, hari ini kita belajar ada 2 teknik. Iaitu pertama teknik tembak dan yang kedua iaitu teknik first impression. Dan kedua-dua ini digunakan untuk menjawab soalan objektif. Ya, soalan objektif ini. Alright. Baik. So, itu soalan nombor 3 dan kita pergi kepada soalan yang keempat. Okey, soalan yang keempat. Okey, baik. Jadual berikut menunjukkan serangan terawal komunis di Sarawak. Baik. Menunjukkan serangan terawal komunis di Sarawak iaitu 5 Ogos. Serangan komunis terhadap orang awam. Apakah lokasi serangan tersebut? Okey, di sini mungkin soalan ini akan memberi confuse kepada orang-orang yang akan kata apa? Macam mungkin Danisha cakap apa? Cikgu, 5 Ogos 1952 ni saya tak tahu jawapan dia, cikgu. Sebab saya tak ingat 5 Ogos. Saya ingatkan tak boleh ingat tarikh. Rupanya keluar tarikh dalam soalan tu. Macam mana, cikgu? Danisha, untuk pengetahuan kamu, kita dah belajar kan? Dekat Sarawak, okey, berapa banyak cerita tentang serangan komunis kepada orang awam? Berapa banyak kita punya cerita? 1 je cerita dia. Jadi, tak perlu pening nak ingat tarikh tu. Sebab serangan tu 1 je. Iaitu serangan tu di mana? Iaitu serangan itu di Batu Kitang, Kuching. Itu je jawapan dia. So, tempat-tempat lain tu memang tak wujud pun sebenarnya. Tak wujud serangan-serangan. Sebab, kenapa tak wujud, cikgu? Mungkin ada. Tak ada pun dalam buku teks. Bila tak ada dalam buku teks, maka tak adalah tempat-tempat lain tu. So, jawapannya adalah C, Batu Kitang. Boleh faham tak? Kenapa the reason why jangan kamu terikat dengan tahun, tarikh apa semua. Tak perlu. Yang penting kamu tahu dia punya peristiwa itu. Dan bila kamu tahu peristiwa itulah, memang kat situ. Sebab dalam banyak serangan komunis dekat Sarawak, 1 tu je yang diceritakan dalam buku teks. Iaitu di Batu Kitang. So, itu cara bagaimana kamu belajar sejarah. Bila begitu, kamu kena faham bahawa sejarah ni ada 10 bab tingkatan 5. 10 bab tingkatan 5 dan setiap satu bab tu ada subtopik sampai 5 subtopik apa semua. Kamu ingat, okay, soalan objektif dengan soalan isi dan struktur akan masuk semua tu ke? Tak. Memang tak. Kadang-kadang satu subtopik je bagi satu bab. Kadang-kadang ada bab yang langsung tak masuk dalam peperiksaan. Ada. Jadi sebab itu, pemahaman penting. Bukan fakta, bukan hafal. Bukan. Pemahaman penting. Okey. Baik. So, kita pergi kepada soalan seterusnya. Tapi sebelum itu, okey, cikgu tak nak pergi pada soalan objektif sebab cikgu dah bentangkan tentang 2 teknik. Tetapi hari ini, cikgu nak pergi kepada satu soalan, iaitu soalan berkaitan dengan soalan struktur. Soalan strukturnya, okey, iaitu berkaitan dengan soalan nombor 1. Okey. Kalau kita lihat di sini, soalan nombor 1 ini, okey, negara kita menghadapi pelbagai cabaran dalaman selepas pembentukan Malaysia. Apakah yang menyebabkan wujudnya cabaran tersebut? Baik, kamu tengok di sebelah kanan tu ada cadangan jawapan 1A. Maknanya ni 1A kan? 1A. So, ini cadangan jawapan. Baik, bila nak jawab soalan struktur, ingat, okey, apakah soalan dia? Apa soalan tu nak? Apakah yang menyebabkan wujud cabaran? Dan tengok berapa markah diberi. Markah 2. Kalau 2 markah bermakna 2 fakta pun cukup. 2 fakta pun cukup. Baik. Untuk itu, dalam tempoh 10 minit ini, cikgu nak semua pelajar, okey, kita ada lebih kurang 23 orang, 24 orang untuk bina ayat jawapan bagi soalan 1A ini dan tuliskan jawapannya di Zoom chat sekarang.
Okey, sekarang. Gunakan segala cadangan jawapan yang ada. Tapi gunakan sebanyak 2 markah. Jangan guna semua. Guna untuk 2 markah, dapatkan 2 markah. So cikgu nak kamu semua bina ayat jawapan. Bukan bina point, bina ayat jawapan yang lengkap. Cikgu bagi masa 10 minit dari sekarang. Boleh? Okey. Zoom chat. So cikgu nak semua hantar 24 orang semua hantar. Sekarang. Si kalang Alright. So ada yang dah hantar. Bagus. Okey, baik. Haziq. Jawapan tu kurang kita kata sebagai kurang menyengat. Kurang menyengat kurang efektif. Okey. Dia boleh memberi markah tapi daripada sudut kalau kita lihat ini jawapan kamu. Okey, wujudnya cabaran selepas pembentukan Malaysia adalah okey, kita tengok adalah kerana penduduk mempunyai pelbagai latar. Latar apa? Latar apa? Walaupun pilihan jawapan kat situ macam tu je, tapi berikanlah apa pemahaman kamu. Latar apa? Okey, mempunyai pelbagai latar belakang. Okey. Dan okey, serta budaya okey, latar belakang kerana penduduk mempunyai pelbagai latar belakang. Okey. Okey, latar belakang yang berbeza. Tambah sikit. Bagi nampak seolah-olah kamu memang faham. Okey. So titik. Kemudian untuk poin kedua kamu boleh tambahlah selain itu. Selain itu. Okey. Terdapat juga ancaman komunis. Okey, ancaman komunis. Okey, selepas pembentukan Malaysia. Gitu, nampak? Ingat Ya, gitu. So nampak tak? Jadi nampaklah bahawa ingat bahawa bila kita beri jawapan tu, kita nak tunjukkan bahawa sebenarnya kita memang benar-benar faham perkara ni. Jadi barulah kita beri ayat yang lengkap. Ibaratkan macam kamu nak bagi hadiah kepada pasangan kamu, boyfriend kamu ke ataupun nak bagi pada girlfriend kamu ke kan. Takkan kamu nak bagi hadiah kek kan? Kamu beli kek dekat secret recipe terus bagi macam tu je. Nah, ni kek. Okey, terima kasih. Mana kotak dia? Mana pisau dia? Tak ada. Kata nak kek, tak order kotak kan? Tak order kotak, tak ada pisau. Nak kek kan? Ni kek lah. Nah, kek. Lilin tak ada. Tak order pun lilin. Kan? Kata nak kek kan? Ni lah kek. Nampak tak?
Jadi bila nak bagi kek, kenalah bagi siap dengan kotak, siap dengan ribbon. Macam gelembang je tu. Betul ni, As. Okay, nak kena bagi pisau, letakkan lilin. Barulah complete package. Macam tu juga nak bagi jawapan. Nak bina ayat jawapan, kena full package. Ayat yang cantik, lengkap. Begitu. Nampak tak? Barulah. Okey, perempuan suka. Bukan. Barulah guru boleh memberikan markah yang tepat. Okey. Tak sangka pula perempuan suka soalan sejarah tu. Cubalah. Siapa yang datang pada hari Ahad minggu depan, Ahad yang akan datang ni di Putrajaya, boleh jumpa cikgu dekat Food Truck Putrajaya. Cikgu nak bagi soalan sejarah nanti pada para pengunjung kat sana. Boleh. Saya datang cikgu. Nanti saya naik pentas tu, saya cakap, saya belajar dengan Cikgu Rafi. Suka hati kau. Baik. Okey. Astaga, typo. Pelbagai litar Aisyah. Okey, Arif Hakim. Faktor yang menyebabkan wujudnya cabaran ialah negara kita masih menghadapi ancaman penuh. Okey, bagus. Selain itu, masuk. Bagus. Okey, Arif Hakim, 2 markah. Nafi Iman. Okey. Yang sengit. Bagus, Nafi. Okey, 2 markah juga. Okey, Adam Haris. Okey, kaum yang berbeza. Baik, bagus. Yang berluar-luar sah. Kau ni kan Adam Haris. Berluar-luar sah di Sarawak. Berleluasa. Bukan yang berluar-luasa. Berleluasa. Leluasa. Terhadap orang ramai. Baik, bagus. Syafinas. Persaingan politik stabil dan ancaman komunis. NGO yang menyebabkan Sarawak. Kita kerana persaingan politik. Syafinas. Ini nak tegur. Boleh Syafinas cikgu tegur sikit jangan marah kita nak betulkan sama-sama. Begini. Okey. Baik. Tengok jawapan kamu ya. Wujudnya cabaran negara kita selepas pembentukan Malaysia kerana persaingan politik stabil. Ni nak tanya Syafinas, kalau persaingan politik stabil, adakah dia akan jadi satu cabaran negara kita? Tak. Dia tak jadi cabaran lah. Dia jadi satu kelebihan. Persaingan politik yang sihat. Betul tak? Sabar cikgu, ayat saya dah habis. Sekejap, cikgu. Salah ayat jap. Jadi sebenarnya kalau kamu nak buat persaingan politik tu, maknanya apa? Persaingan politik yang tidak stabil. Kena tambah perkataan. Tidak stabil. Macam tu. Dan ancaman komunis seperti ancaman NGO. Mana ada NGO mengancam? Yang ancam PKM. Bukannya ancaman NGO ataupun kita ambil PKKU yang di Sarawak. Itu pun boleh. Yang menyebabkan Sarawak tidak stabil. NGO bukan. NGO ialah non-government organisation. Dengar tu cikgu. Jadi hati-hati bila membina jawapan. Halah jawapan kamu ni. Saya terkejut akhir cikgu. Saya terletak encik sebab saya suka sejarah sebenarnya. Okey, baik. Faham. Engineer writing saya tersalah letaklah NGO tu. Tersalah letak. Nak tekan NGO tu, lah. Okey, Saya typing saya laju. Okey, baik. Right. Tak apa, Danisha. Okey, so cikgu dah betulkan dah. So bermakna itulah dia. Okey. Okey, so Danisha. Okey, cabaran dalaman selepas pembentukan Malaysia wujud adalah sebabkan oleh penduduk yang menyatakan berbeza. Bagus. Cabaran seterusnya pula adalah datang daripada ancaman komunis yang mengganggu ketenteraman orang awam. Bagus, Danisha. That's bagaimana membina ayat jawapan yang sempurna. 2 markah, Danisha. Bagus. Okey. Nur Azma. Wujudnya pelbagai cabaran ialah penduduk
pelbagai latar yang berbeza, selain itu persaingan politik tidak sah. Azma, jawapan kamu jangan buat macam tu. Wujudnya jawapan okey seperti ini, okey, adalah jawapan yang kamu tidak pertimbangkan. Soalan dia, apakah yang menyebabkan? Maknanya kena ada perkataan kerana. Maknanya jawapan kamu, wujudnya cabaran adalah kerana. Ya, kerana penduduk pelbagai latar yang berbeza. Hilang perkataan kerana kat situ. Okey. Jadi jawapan Nur Azman situ kena perbaiki. Okey. Selain itu persaingan politik tidak stabil. Okey. Baik, Nur Azma. Okey, ini pun cikgu rasa cikgu nak tegur sikit lah. Boleh Nur Azma ada? Azma ada Okey, baik. Begini, Nur Azma. Okey, kalau kita lihat, jawapan kamu ni bukan tak betul. Tapi jawapan kamu ini tak lengkap. Bila tak lengkap, dapat markah pun tak lengkap. Markah pun tak lengkap nanti. Iaitu, okey, baik. Wujudnya cabaran, okey, cabaran apa? Ambil, okey, ayat jawapan. Cabaran dalaman. Apa dia cabaran dalaman? Selepas pembentukan Malaysia. Malaysia. Macam tu. Biar lengkap. Nak berikan persembahan, berikan yang terbaik. So, wujudnya cabaran dalaman selepas pembentukan Malaysia kerana, ingat, kerana bukan ialah penduduk pelbagai latar berbeza. Bukan, tapi kerana penduduk dari pelbagai latar yang berbeza. Baik, yang kedua, selain itu, kita lihat persaingan politik tidak stabil. Okey, persaingan politik kat mana? Okey. Persaingan politik di mana? Okey. Iaitu persaingan politik di Sarawak. Okey, dan Sarawak yang tidak stabil. Begitu. So, dia lengkap. Nampak bahawa kamu benar-benar mengetahui tentang fakta itu. Boleh Nur Azma take it as a satu learning process. Jangan risau. Dalam kelas kita, kita semua sama je, sama-sama belajar. Tak ada orang pun yang pandai. Okey, semua masih proses belajar. Ya. So jangan malu bertanya. Yes. So Hari Syafri, penyebab wujudnya cabaran sebelah kerana penduduk yang pelbagai kaum dan budaya berbeza. Persaingan politik tidak stabil menyebabkan huru-hara dalam kalangan rakyat. Hari Syafri, lain macam ayat kau ni. Baik, bagus. 2 markah juga. Bermakna di sini, okey, kepada yang belum menghantar ataupun tak sempat hantar, tak apa.